kapitalis itu mengenai ekonomi, mengenai dasar-dasar populis, kan? Mungkin jika Pakatan Rakyat memerintah, dia akan berlaku kekacauan di dalam negara ini dari segi politiknya, dari segi masalah rakyatnya. Jadi jika maksudnya dasar-dasar populis Pakatan Rakyat itu tidak bersandarkan fakta yang benar. Maksudnya dari segi fakta ekonomi yang sebenar tidak betul, salah mengikut analisis yang Syafdie Rais katakan. Pada saya betul. Kalau dia nak menurunkan harga minyak itu dalam pada masa yang sama, mustahil dia nak dalam tempoh yang panjang. Betul. Tapi dalam tempoh yang lama itu mungkin akan berlaku kekacauan dalam Malaysia. Mungkin rakyat tidak mempunyai, mungkin rakyat akan dalam keadaan yang bermasalah lah, kan kiranya. Maksudnya ada penipuan daripada ahli politik, dia menawarkan dasar-dasar populis. Jadi apa pandangan dasar populis ini dia short termist, dia berjangka pendek, ya. Dia berjangka pendek. Dia tidak menyelesaikan masalah tertuntas dan berjangka panjang. Kalau kita tengok ya, penurunan harga minyak ini memang popular. Memang popular dan memang boleh dilakukan. Pada 6 hari bulan ni, kalau kerajaan Pakatan Rakyat, memang harga minyak akan turun. Memang tol akan dilupuskan. Itu saya jamin. Ini kita memiliki kebolehan untuk melakukan perkara itu. Itu betul. Tetapi seperti kata, dalam jangka panjang kita tidak, kerana barang ini bukan kita. Okey. Saudara juga mesti faham. Saya katakan tadi, politik itu ekonomi. Parti politik ini sama ada PAS, Keadilan, PKR, DAP. Di belakang itu dalam konteks hari ini adalah tauke-tauke. Jangan saudara silap faham, kerana dia parti PAS tidak ada tauke di belakang. Ada tauke balak di belakang parti PAS. Jangan silap faham. Begitu juga di Kedah. Begitu juga tauke-tauke ini kerana mereka inilah sebenarnya yang memandu politik negara kita ini. Anwar Ibrahim selalu meletakkan 5 nama. Zain Zainuddin, Vincent Tan, Ananda Krishna, Syed Mokhtar, Lee Tong Lai. Mereka ini adalah yang sebenar-benarnya menjalankan dasar dalam negara ini. Mereka lah yang run. They run the show. Politician ini, yang kecil-kecil ini, dia ingat glamour keluar televisyen tu. Tapi di belakang ini adalah cukong-cukong besar yang berjaringan dia dengan multinasional antarabangsa. Inilah kaum kapitalis yang memiliki kuasa, yang sebenarnya kuasa. Tapi sekarang ini mereka akan beralih. Mereka melihat sama ada Anwar Ibrahim akan menang atau Najib. Mereka akan memberikan sokongan. Untuk kaum kapitalis ini, mereka tidak kira siapa menang. Kerana itu, kalau macam di Kedah, mereka akan melihat. Mereka akan betting. Mereka juga akan memberikan dana. Mereka memberikan dana ke Pakatan Rakyat. Mereka memberikan. Saya nak cerita di sini. Tahun lepas, Suara mengadakan jamuan makan besar untuk cari dana, ya, untuk membayar peguam di Kota Paris dengan kes kopi, ya. Makan malam ini diadakan di Dewan Sivik Petaling Jaya, ya. Tiket dijual satu meja 1,000, 10 orang. Artinya satu kepala saja. Dan meja hadapan ini bersama yang dekat Gedebel ini harga dia 80,000. Ada 3 table. You terperanjat tak? Apabila saya beritahu bahawa salah satu table itu dibeli oleh Vincent Tan. Dia telah invest. Dia melihat ini kes Kopin tau. Dia pun invest. Nampak? Artinya tauke-tauke ini dia juga melihat siapa dia. You tengok sekarang, you tengok the age. Majalah The Age dan itu yang dulu tuan punya Pilih Allied Bank tu, yang dulu dikacau oleh Mahdi, dia tengok dia punya garis tu. You tengok macam mana. Jadi mereka inilah yang akan mengendalikan arah tadi. Anwar Ibrahim kalau you tengok di dalam
Cek balik 3 hari dulu. Ada artikel daripada Bloomberg. Mr. Anwar Ibrahim is pro market and pro investment. Apa bezanya dengan Najib yang pro market, pro investment? Tidak ada beza. Yang bezanya hanya Pakatan Rakyat menjanjikan ketulusan, menjanjikan tidak ada kroni, menjanjikan tidak ada rasuah. Itu je dijanjikan, dan menjanjikan efisiensi. Dia bukan menjanjikan struktural, perubahan struktural. Jadi selagi tidak ada perubahan ekonomi struktural, kita akan mengalami masalah yang sama. Apa dia masalah struktural ini? Artinya agihan ekonomi itu masih lagi dalam sistem ini. Artinya sistem itu masih lagi kita gunakan, iaitu sistem kapitalis. Kaum pemodal ini beralih daripada menyokong Barisan Nasional, mereka mengalih menyokong Pakatan Rakyat. Tidak ada berbezanya. Bank masih dia punya, sini masih ada. Jadi mereka akan selamat. Jadi saya cakap dengan 10-12 orang ini, saudara-saudari, jangan rasa kecewa. Jangan rasa kecewa tahun pertama, tahun kedua kalau saudara melihat Azmin Ali rasuah, Saifuddin Nasution rasuah, Tien Chua rasuah, Nurul Izzah rasuah. Jangan terperanjat kerana mereka tidak menjanjikan perubahan struktural. Jangan silap faham. Mereka ataupun siapa tu ketua wanita UMNO tu, Rafizi rasuah, Tony Puah rasuah, semua ada kroni ni dapat, you dengar kroni ni dapat, you nak. Hanya perubahan je, perubahan. Tidak perubahan struktural. Tidak ada fundamental perubahan struktural. Selagi tidak ada perubahan fundamental struktural, you akan dapat permasalahan yang sama. Selagi you ada kereta potong saga yang bocor minyaknya, tidak diganti dengan kereta baru, you akan masalah sama. You boleh tampal sini sikit lah, tubuh sini sikit lah. Jadi ini perbezaan. Jadi untuk saudara-saudara anak muda sekarang, jangan merasa kecewa. Kerana di tahap ini, perjuangan ini bukan perjuangan struktural, bukan perjuangan untuk mengubah sistem, bukan perjuangan untuk mendirikan negara sosialis, bukan perjuangan untuk daulah Islamiah. Tahap ini adalah perjuangan untuk menjatuhkan kerajaan United Malay National Organisation, untuk membuka ruang demokrasi agar kita dapat membincangkan apa itu daulah Islamiah, apa itu Islamic State, apa itu sosialis ekonomi, apa itu kapitalis, apa itu komunis. Sekarang ini kita tidak dapat membincangkan secara terbuka. Jadi apabila ruang itu terbuka, maka kita akan berdebat. Maka kita semua memiliki pandangan-pandangan yang boleh diduga, boleh dieksperimen itu. Jadi itu yang sesat. Jadi saya selalu mengatakan pada anak muda, jangan merasa kecewa. Kerana saudara akan merasa kecewa. Saudara akan mendengar, alah celakalah, Menteri Besar ni ada kroni juga. Alamak, Ili Wong ni ada kroni juga. Alah Tien Chua. Tidak ada. Nurul Izzah pun ada kroni. Akan ada. Oh, lama Azmin Ali tu rasuah juga. Allah, Namin Aziz tu toke balak Cina yang kontrol dia. Azizah tu toke. Ini bukannya mereka menjanjikan perubahan struktural. Faham tak? Bukan struktural. Nah, di sini sama ada dia Islam, Alif, apa, tidak masuk kira. Ini tidak masuk kira. Yang kira ini adalah economic system, kepentingan ekonomi itu. Kealiman seseorang itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kealiman dia. Tapi dengan ini, dengan cukong ini adalah hubungan dia, hubungan manusia dia, ini kepentingan ekonomi dia. Tauke ini sekarang ini telah menyokong tak? Mereka mencari. Kalau you nak jadi YB, kalau you tak ada 200,000, you jangan fikir nak jadi YB tu. You terpaksa kautif. Kalau ada tauke yang baik, nanti tauke itu akan meminta pelaburan dia tu. You faham tak? Ini berlaku bukan saja di Malaysia. Dia berlaku di Pakistan, negara Islam. Dia berlaku di Amerika Syarikat. Kalau di Amerika Syarikat tu lebih jelas. The big company tu, corporate tu, they have a dinner. Satu dinner oleh Obama tu, satu dinner, one plate dia kata, sometimes $1,000. That is a cheap dinner. Sometimes 200,000 plate, one plate. Dinner. So it's donation. So sama juga di sini kan kita lihat juga. Dan ini saya rasakan ada peralihan. Apa yang berlaku sekarang ini ialah ketika ini ada pemodal, tauke pertengahan yang selama ini tidak dapat naik berkembang untuk mengembangkan bisnes mereka. Mereka mencari tuan yang baru. Kalau mereka ini mereka polong kecil mencari tuan. Ini semua tuan. Sekarang ini ada peralihan, polong-polong ini sedang beralih.
Jadi ini jangan kecewa. Untuk saya tidak akan kecewa kalaupun saya dengar Azmin Ali rasuah, cara tahu apa ketua wanita keadilan rasuah. Itu untuk saya tidak ada satu yang menakjubkan kerana mereka tidak memikirkan untuk membawa perubahan struktural. Ya, ada soal. Kan? Sebenarnya yang Syarah Is katakan UMNO melakukan pembodohan terhadap rakyat. Ini apa yang sebenarnya saya nyatakan Pakatan Rakyat juga melakukan pembodohan terhadap rakyat. Tidak. Pakatan Rakyat tidak melakukan pembodohan. Yang boleh berkeupayaan untuk melakukan pembodohan terhadap orang ramai hanya mereka yang memiliki kuasa daulat. Pakatan Rakyat tidak memiliki. Walaupun kerajaan Selangor, kerajaan itu, kerana kita masih lagi dalam keadaan pertempuran. Di dalam pertempuran, mustahil kalau saya bertempur sekarang ini melawan musuh, mustahil mereka kata Hisham jangan lawan. Mustahil. Jadi dia tidak akan melakukan pembodohan. Pembodohan ini akan dilakukan apabila contohnya kerajaan semuanya Malaysia, jangan buat kacau lah, jangan buat kacau. Itu nanti itu proses pembodohan akan berlaku. Tanda pertama proses pembodohan yang berlaku ialah apabila kolom saya yang bernama dari Brickfield itu ditutup dari Suara Keadilan. Itu tanda awal. Artinya tidak diperlukan lagi. Tanda kedua ialah apabila kartun-kartun zina itu akan hilang. Dan tanda yang paling jelas sekali apabila mat sabu diketepikan. Ini tanda-tanda. Kemudian tanda yang jelas juga apabila Tian Chua itu dipinggirkan. Artinya garis perjuangan itu dipinggirkan. Sekarang ini kita akan memerlukan tauke-tauke ini jangan buat kacau tauke ini. Itu dia tanda. Ini you tengok nanti. Ini bukan satu yang magic. Ini satu yang boleh kita lihat. Saya bukan ujuk, tapi saya tahu. Saya tahu saya tahu nanti. Kalau saudara melihat perjuangan pembebasan Filipina, orang selalu kata Jose Rizal, You tahu Jose Rizal, tapi sebenarnya bukan Jose Rizal. Bonifacio. Kalau kita tengok perjuangan kemerdekaan untuk tanah Melayu, orang akan kata Tunku Abdul Rahman, dia bukannya Ahmad Mustamah. Nanti begitu juga mereka akan dipinggirkan. Ini kunci dia nanti, you tengok. Ketika bertempur ini, you tengok Mat Sabu bersini berhubung dah. You tengok ke mana Mat Sabu pergi. Itu kunci dia nanti tau. Kuncinya nanti you tengok ke mana Mat Sabu itu akan pergi. Adakah dia akan dinobatkan sebagai pemimpin atau dia akan dipinggirkan. Ini kunci dia. Dan you tengok juga nanti kunci dia dalam PKR ke mana Tian Chua akan pergi. Itu kunci dia. Ini quite simple. Dan dalam DAP saya tak tahu sangat garis dia orang. Saya tak bawa baik dengan dia. Jadi saya tak tahu. Jadi minta maaf siapa. Saya tak tahu kunci dia. Saya tahu kunci dia dipegang oleh Ronnie Liu. Dia dah ambil. Okey. Jadi itu. Jadi saudara kita mesti tahu bahawa keadaan ini. Jadi perubahan dia tidak menganjurkan. Jadi untuk saya tidak apa tu tidak menjanjikan seharusnya bank dimilik negarakan, minyak dimilik negarakan, pengangkutan awam. Ini yang menjuruskan kepada kebajikan masyarakat. PAS mengajukan negara berkebajikan. You boleh mengajukan negara kebajikan tanpa you memiliki structural changes. You boleh bercakap, tapi bagaimana you nak implement negara kebajikan? You tidak boleh compete. Hospital percuma tak boleh compete dengan hospital private. Ini dua perkara yang berbeza. Satu ni untuk keuntungan, satu ni untuk kebajikan rakyat. You have to be mesti jelas. Untuk kebajikan rakyat atau untuk profit. Satu ni adalah untuk manfaat umat yang ramai. Yang satu ni untuk keuntungan pribadi. Untuk keuntungan yang dimiliki oleh pemegang saham. Ini dua beza. Ini dua berbeza. Jadi ini tidak jelas. Di dalam buku jingle itu tidak jelas. Tapi untuk saya tak timbulkan perdebatan. Kerana tahap ini bukan untuk menimbulkan perdebatan. Okey. Saya nak tanya boleh tak? Boleh. Boleh. Okey, so kita dapat dengar daripada simptom-simptom ni kan. So dari simptom ni, okey, saya nak tanya pandangan pada Bro Hisham Rais.
apakah step ataupun yang patut dilakukan selepas PRU ni, tak kisahlah sekiranya PR menang, okey, apakah perjuangan seterusnya, apakah step seterusnya, dan apakah sumbangan rakyat kita ni yang perlu kita buat, ataupun apakah ultimate manifesto yang sebenarnya yang perlu kita perlukan sekarang. Okey. Untuk saya, sebenarnya untuk saya kita dah menang. Pakatan Rakyat telah menang. Hari ini ketika saya cakap ini dah menang. Di Semenanjung 208 kita dapat undi popular yang terbanyak. PKR, DAP, PAS. Ahli parlimen terbanyak di Semenanjung adalah ahli daripada PAS, PKR, DAP. Itu hakikat. Tapi dia menang kerana Sabah dan Sarawak. Sabah you tahulah dia dapat undi daripada tipu. Okey. Jadi ini kerajaan tipu. Okey. Soalan saudara ialah bagaimana Yang patut kita step yang kita perlu arah, apa sumbangan rakyat. okey. Di sini apabila kemenangan ini PAS yang mengajukan negara berkebajikan. PKR tidak mengajukan tau. Hanya PAS yang mengajukan negara berkebajikan, welfare state. Jadi apabila you mengajukan negara kebajikan, you mesti juga mengajukan struktural dia. Struktural dia. Bagaimana hendak mendanai free hospital. Bagaimana hendak mendanai free education. Ini harus dilakukan struktural. Jadi you tak boleh melakukan free education, free hospital, private dalam masa yang sama bank buat duit. You have to nationalize the bank. Harus dimilik negarakan bank. Saya nak cerita dengan orang bank. Bank ni adalah tempat membuat duit. Kalau you tahu sejarah bank, you tahu tak sejarah bank? Bank ni B-A-N-K dulu di Milan, di Itali. Orang Katolik masa itu serta juga orang Islam, Katolik, Islam, Judaism. Mereka ini menentang riba. Ajaran agama suci ini menentang riba. Ketika itu di Milan ini, Rome masih lagi Katolik-Katolik yang warak. Mereka perlukan duit untuk pinjam meminjam. Sejarah dia lah 1000 tahun dulu. Jadi kerana mereka ini Katolik, mereka tidak makan riba, maka orang Yahudi ketika itu boleh meminjamkan duit. Bukan dia, bukan saya. Saya orang Islam, saya orang Katolik suci. Jadi yang buat kerja tu. Maka orang-orang Yahudi ini buatkan bank. Bank tu adalah meja. That's where is bank. Meja. Itu bank, meja. Meja itu duduk situlah. Di situlah permulaan bank. Karena itu dunia hari ini, bank-bank dalam dunia ini dimiliki oleh Yahudi dan Zionis. Kerana mereka lah yang awal sekali banker dalam dunia. Kalau you tak percaya, you baca teater Shakespeare, The Merchant of Venice, watak The Merchant of Venice. Shylock nama watak tu, seorang Yahudi. Bagaimana dia meminjamkan hutang, bagaimana dia, itu you tak baca lah kan. Jadi Shylock, ini karakter Yahudi ketika itu. Jadi mereka memiliki awal. Jadi ini bank. Bank ini pinjam meminjam duit. Okey, saya nak tunjukkan bagaimana bank. Okey, CIMB. You masukkan RM10 dalam CIMB. Ahmad masukkan RM10 dalam CIMB. Abdullah datang, boleh pinjam. Berapa Ahmad pinjam? Dia boleh pinjam berasaskan RM10 ini, dia boleh pinjam 30%. Dia boleh pinjam situ tau. Dia boleh pinjam daripada RM10 itu, dia boleh jadikan pinjam RM110. Jadi anak beranak bank ini, anak dia berkeluar. Kerana you tengok tau, duit RM10 ini itu dipinjamkan. Kalau kita semua hari ini pergi ke bank Maybank minta duit kita, dia tak ada duit. Bank tak ada duit. Bank do not have the money.
Tak, itu keras. Kerana itu 4 tahun dulu, kalau you ingat baca krisis ekonomi itu, Northern Rock, sebuah bank di utara England. Hari itu orang semua tak yakin lagi kepada Northern Rock. Semua datang beratur minta duit. Kalau kita semua ni beratur minta duit, Maybank tak ada duit tau. CIMB tak ada duit tau. Dia tipu pusing sana pusing ni. And they are managed free money. Mereka apa? Jadi di sini balik saya katakan tadi seperti keyakinan. Yang menjahitkan inilah keyakinan kita kepada bank itu. We have trust. Apabila kita tidak yakin, dia akan collapse. The capitalist system ini kerana kita yakin. Apabila kita tidak yakin lagi, maka kita yakin kepada Barisan Nasional. Apabila kita tak yakin, dia akan collapse. Itu juga bank ini. Bank ini adalah satu institusi yang harus dimilik negarakan kerana dialah yang membuat duit. Dia tak ada apa hal. Dia membuat duit. Dia masukkan itu, you masukkan 100, dia boleh pinjamkan orang 1000. Artinya dia telah membuat duit RM900 out of nothing. Kalau semua orang pendeposit ini pergi ke bank itu, mana duit saya? Dia tidak ada duit. There is no money. They cannot. The bank will collapse. So that is capitalist system. Jadi ini, kerana itu ada 2 orang ni betul. Jarang saya katakan dia betul. Nik Aziz betul, Mahathir betul. Harus menggunakan dinar emas. Artinya dulu kita ini duit kita RM1 itu di dalam bank kita tu ada RM1 nilai emas. Dulu ketika perjanjian Bretton Woods 1972 yang dah dilupuskan oleh Richard Nixon. Artinya duit kamu RM10, di dalam bank itu ada RM10. Nilai emas di Amerika itu ada nilai $1, ada nilai $1 di Fort Knox bank dia. Sekarang tidak ada lagi. Sekarang ini apa yang dipanggilkan fiat money. Duit yang dipaksakan. You baca duit itu, you dipaksa tu tak? You tak tahu. You baca tengok tu, dalam duit besar tu lah ada ditulis sini, you terpaksa menerima kan. You terpaksa menerima. You have to accept. Tuliskan. Ini duit paksaan. Duit lah. Wang kertas ini sah dan diperlakukan dengan nilai. So this ini mesti ada tau. Diperlakukan. Ini tapi di dalam ini tidak ada nilai RM100 emas di dalam bukan di bank negara, tidak ada. Dulu ada. 1972 sebelum 1972 ada. Artinya nilai kita ada nilai emas. Jadi duit kita kokoh berdasarkan emas. Sekarang ini tidak berdasarkan apa-apa, berdasarkan keyakinan, berdasarkan forces, economic forces. Kerana itu duit kita fluctuate. Turun naik, orang berniaga turun. 1989 dibuktikan bagaimana George Soros datang dan merompak harta kekayaan negara kita. Itu bukannya salah George Soros. Kalau rumah kamu tak berkunci, Mak Indo tu datang curi television you, takkan you marahkan Mak Indo, celaka Mak Indo ni. Memanglah you celaka Mak Indo, tapi kenapa rumah you tak kunci? Kuncilah rumah you. Kereta you tak kunci, kena larikan. Aku mau belilah Mercedes mata bulan ni, dah kena curi. Dia tak kunci, tinggalkan situ. Jadi that's the thing. So ini akan berlaku. Jadi kerana itu dalam perubahan ini tidak ada berlaku. Jadi ia perlu. Jadi sekarang ini macam parti PAS ini hanya parti yang mengajukan negara kebajikan. Ini satu program yang luas dan dia harus terangkan apakah perkara-perkara hakiki dalam negara kebajikan ini dan bagaimana ekonomi negara untuk menjana, kelahiran, kewujudan negara kebajikan. Okey, negara kebajikan itu ada agenda. Kalau seluruhnya Pakatan Rakyat menerima program ini negara kebajikan. Saya tak tahulah sama ada PKR akan menerima program negara kebajikan kerana PKR ini parti kapitalis. Dia parti kapitalis kelas kedua. Dia kali parti kapitalis kelas pertama ini yang dia kelas kedua ni jadi tak ada. Jadi dia tidak ada dasar. Jadi kalau dia menerima, katalah Pakatan Rakyat mengadakan kongres bersama-sama. Jadi dia kata okey, negara kebajikan. Jadi dia mesti contohnya yang paling jelas bagaimana kerajaan Selangor cuba melahirkan negara kebajikan tentang air di Selangor. Nak membalikan air ni pun begitu susah sekali. It's so difficult. Kapitalis ni tak nak bergerak. Dia sabotaj sana. Sebenarnya apa yang nak dilakukan
oleh Kerajaan Pakatan Selangor ialah mengembalikan hak air ini kepada, artinya balik dikontrol oleh state. Dulu ni air, api, kereta api semua ni bukan milik pribadi dah. Jadi Selangor cuba hendak melakukan kepada air. Sampai sekarang tak dapat, gagal. Nampak? That's how powerful the capitalist class are. They will go, they use undang-undang lah, apalah, kacau lah, buat. Itulah mereka akan lakukan. Jadi kita akan tengok nanti kalau pakar datang, adakah mereka